A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin, habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Azza wa Jal di atas nikmat daripada Allah kita dapat lagi bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk kita membaca kitab Al-Waraqat yang menghuraikan prinsip-prinsip asas di dalam ilmu usulul fiqhi karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu Azza wa Jal. Sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah hampir melebihi setengah kitab sudah kita pelajari, berbaki lagi tinggal sedikit saja perbahasan yang dinyatakan dalam kitab ini sebelum kita akan mengkhatamkan kitab ini insya-Allah Azza wa Jalla, mungkin dalam 10 pertemuan, mungkin dalam 15 pertemuan lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kebaikan dan kefahaman daripada apa yang kita pelajari, lalu membantu kita sewaktu kita membaca kitab-kitab fiqh insya-Allah Azza wa Jal. Kerana apabila kita memahami konsep bagaimana para ulama mencari gali hukum daripada dalil-dalil syarak, maka apabila kita membaca kitab fiqh, kita sudah dapat mengagak oh begini rupanya Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan pandangan disebabkan begini-begini dalilnya, kerana daripada dalil ini difahami begini, iaitu berdasarkan konsep ilmu usul fiqh ini kita akan dapat memahami bahawa para fuqaha kita bukan bermain-main di dalam istimbat hukum, sebaliknya mereka dipandu dengan kaedah-kaedah usul fiqh yang kuat yang menjadi pegangan mereka sewaktu mereka mencari hukum hakam syarak daripada dalil-dalil yang muktabar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari perbahasan berkenaan dengan hadis, dan insya-Allah hari ini kita akan dapat mengkhatamkannya insya-Allah Azza wa Jal. Kita akan mempelajari berkenaan dengan hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita akan masuk kepada perbahasan qiyas. Cuma oleh kerana qiyas ini satu perbahasan yang panjang, jadi insya-Allah kita tengok macam mana. Kalau hari ini kita bincang, kita sempat masuk qiyas, mungkin saya hanya akan membaca mukaddimah sahaja, kerana kalau perbahasannya itu kita lanjutkan ke minggu depan takut kita dah terlupa. Kerana qiyas adalah merupakan tajuk yang paling mencabar sekali dalam ilmu usul fiqhi. Jadi insya-Allah kita akan meneliti perbahasan qiyas dengan baik insya-Allah. Dan hari ini saya target hari ini kita akan membaca beberapa helaian yang berkaitan dengan baki perbahasan tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkenaan dengan al-akhbar. Dan seterusnya kalau kita ada masa, kita akan baca mukaddimah, iaitu kita akan lihat apakah dia qiyas, kemudian pecahan-pecahan qiyas kita akan lihat pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kerana perbahasan ia saling kait mengait, saya takut nanti tuan-tuan dan juga saya sendiri mungkin kita akan bermasalah untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang lepas kita sudah pun meneliti apakah dia al-khabar al-mutawatir dan juga al-khabar al-ahad. Kita telah pun meneliti tentang khabar al-mutawatir dan juga khabar ahad. Kita dah tengok perbahasan-perbahasan yang didatangkan, dan kita tahu beza bahawa khabar mutawatir menyebabkan kita wajib beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh khabar mutawatir. Maksudnya wajib beriman dan wajib beramal.
Manakala khabar ahad pula, khabar ahad tidak menjadi dalil untuk menjadikan satu perkara itu dianggap sebagai satu keyakinan. Maknanya khabar ahad hanya memberikan, kalau khabar ahad itu berstatus sahih ataupun hasan, maka dia akan mewajibkan kita untuk berpegang dengan apa yang disebut oleh khabar ahad dari segi amalan. Namun kalau ada orang yang tidak percaya dengan apa yang disebut oleh khabar ahad, ia tidak membawa kepada kekufuran, berbeza dengan khabar mutawatir. Jadi hari ini kita akan tengok pembahagian khabar ahad. Kita akan tengok pembahagian khabar ahad yang terbahagi kepada musnad dan juga mursal. Kemudian kita akan lihat juga tentang bagaimana cara para ulama hadis meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-alim al-allamah imam al-haramain Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammadin Abdullah ibni Yusuf al-Juwaini al-Naisaburi al-mutawaffa fi 25 Rabi'ul Akhir sanata 78 wa 400 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, wa akhbarul ahadi huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilm wa yanqasimu ila qismain musnadin wa mursalin. Fal musnadu mattasala isnaduhu wal mursal ma lam yattasil isnaduhu. Baik. Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal setelah menceritakan apakah dia khabar ahad, iaitu satu perkhabaran yang mewajibkan kita untuk beramal dengan apa yang telah disebut oleh hadis tersebut, iaitu sekiranya ia berstatus kuat, namun tidak pula mewajibkan kita untuk meyakininya. Maksudnya kalau ada orang mengingkari apa yang disebut oleh khabar ahad, ia tidak dianggap terkeluar daripada agama Islam, seperti apa yang telah kita sebut sebelum ini, iaitu berkenaan dengan peristiwa Nabi alaihi salatu wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jal daripada Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sehingga melepasi Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa Mi'rajnya Nabi itu tidak sabit secara qat'i, secara sejelas-jelasnya di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun ada ayat Al-Quran yang mengisyaratkan perkara tersebut, namun tidak disebut dengan kenyataan yang jelas, cuma difahami. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka hadis-hadis menyatakan dengan jelas bahawa Nabi alaihi salatu wasallam dibawa berjalan pada malam tersebut daripada Masjidil Aqsa, dibawa naik sampai melepasi Sidratul Muntaha. Namun hadis tersebut tidak sampai ke tahap mutawatir. Apabila hadis itu tidak sampai ke tahap mutawatir, maka sekalipun kita wajib berpegang dan beriman dengan apa yang telah disebut oleh hadis tersebut kerana ia adalah hadis sahih, namun kalau ada orang yang tidak mempercayainya, dia berdosa, namun ia tidak membawa sampai kepada keluar daripada agama Islam. Jadi khabar ahad ini, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wayanqasimu ay wayanqasibu khabarul ahad ila qismain musnadin wa mursalin. Khabar ahad terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama musnad dan yang kedua adalah mursal. Jadi kalau kita tengok di sini, para ulama usul fiqhi membahagikan khabar ahad hanya kepada dua, iaitu musnad dan juga mursal. Jadi dia agak berbeza sedikit dengan pembahagian yang kita akan temui di dalam kitab-kitab mustalah hadis. Kerana mustalah hadis mereka mengkajinya lebih terperinci, namun para ulama usul fiqh mengkaji perbahasan ini dari sudut untuk istimbat hukum. Jadi yang diperlukan adalah hanya dari sudut adakah khabar tersebut ataupun hadis tersebut bersambung sanad ataupun tidak bersambung sanad.
Jadi dibahagikan kepada dua jenis, iaitu musnad dan yang kedua khabar ahad yang berstatus mursal. Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, fal musnadu mattasala isnaduhu. Hadis musnad, maksudnya hadis ahad yang berstatus musnad adalah mattasal isnaduhu. Ma di sini maksudnya ayu khabarin ahad, ayu khabar ahad ittasala isnaduhu. Sebarang khabar ahad yang sanadnya adalah bersambung. Maknanya tidak berlaku insan yang gugur daripada jaluran sanad. Okey, maknanya kalau contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, katakan dalam Sahih Al-Bukhari, kalau kita teliti daripada Imam Bukhari sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Imam Bukhari menyatakan hadis ini beliau telah dengar daripada guru beliau daripada gurunya, gurunya daripada gurunya, gurunya daripada gurunya, sambung menyambung tanpa terputus sehinggalah kepada sahabat Nabi terus kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka hadis yang tidak terputus sanad, maknanya para ulama yang meriwayatkan hadis ini telah disebut nama mereka seluruhnya daripada orang yang telah mengumpulkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi. Daripada mereka ini, daripada tabaqah al-musannifin ini, daripada golongan para ulama yang telah menyalin hadis, yang telah mengumpulkan hadis ini, kalaulah daripada mereka sampai kepada Nabi tidak ada seorang pun yang tidak disebut nama mereka di dalam ulama yang meriwayatkan hadis ini, maka ia dianggap sebagai hadis musnad. Jadi musnad maksud dia yang bersambung sanad. Jadi kalau kita tengok di sini pun dah berbeza sikit dengan istilah musnad di dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis bila sebut musnad, maknanya kitab-kitab hadis yang ditulis berdasarkan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Contoh, beza Sahih Bukhari dengan Sunan, beza Sahih Bukhari dengan Musnad Imam Ahmad contohnya. Baik, diguna juga kalimah musnad. Namun di dalam istilah ulama hadis, bila kita baca kitab hadis, bila sebut kalimah musnad, bukan seperti apa yang disebut di sini. Baik, kalau kita buka dalam ilmu hadis, hadis musnad tidak sama dengan erti mattasala isnaduhu. Maknanya apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain di sini, bila sebut wa fal musnadu mattasala isnaduhu, maksudnya in aradta an ta'rif ma huwa al-musnad fa aqulu lak al-musnad mattasal isnaduhu. Kalau kamu nak tahu apakah dia hadis musnad, maka hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya, hadis ahad yang bersambung sanadnya. Jadi maknanya kalau nak kira-kiranya, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dianggap sebagai hadis musnad. Hadis-hadis dalam Sahih Muslim dianggap sebagai hadis musnad. Yang mana kalau hadis itu berstatus ahad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dianggap sebagai hadis musnad. Namun kalau kita sebut kepada para ulama hadis, kita kata Sahih Bukhari itu hadis-hadisnya musnad. Sahih Bukhari adalah kitab musnad kerana hadis-hadisnya bersambung sanad. Jadi ulama hadis akan tegur kita kerana dalam istilah ulama hadis, hadis musnad ataupun al-musnad itu merujuk kepada sebarang kitab hadis yang ditulis disusun berdasarkan nama para ulama sahabat, berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya, kalau kita buka di dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad akan menyusun, beliau sebut contohnya Musnad Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam musnad beliau sebut Musnad Abi Bakr. Jadi di bawah tajuk Musnad Abi Bakr, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal akan mendatangkan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau dengar daripada para guru beliau sambung menyambung sampai melalui Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang Sayyidina Abu Bakar pula meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal melalui perantaraan guru-guru beliau, sambung menyambung sampai kepada Al-Imam Sayyiduna Abu Hurairah, dikumpulkan semuanya di bawah tajuk Musnad Abi Hurairah, Musnad Abi Bakr. Maafkan saya,
semua hadis yang bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Imam Abu Bakar, dia akan diletakkan di bawah tajuk Musnad Abi Bakar. Tak kiralah hadis itu cerita tentang akidah ke, cerita tentang fiqh ke, cerita tentang sirah ke, apa kala hadis itu sanad dia ataupun rawi a'la dia, ulama sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abu Bakar, maka akan diletakkan di bawah tajuk Musnad Abi Bakar. Kemudian beliau akan beralih pula kepada Musnad Umar Ibn Al-Khattab. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal sambung menyambung sampai kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada beliau sampai kepada Nabi. Maka semua hadis-hadis tersebut dikumpulkan di bawah tajuk Musnad Umar Ibn Al-Khattab. Jadi tak kira sama ada bersambung sanad, tak bersambung sanad. Yang penting semua hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalui Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau kita tengok di sini sudah ada perbezaan yang ketara di antara hadis musnad di sisi ulama usulul fiqhi dengan hadis musnad di sisi ulama hadis. Jadi maknanya kenapa berlaku begitu? Adakah menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Kata para ulama kita, la musyahata fil istilah. Tidak ada pergaduhan di dalam istilah. Kerana di sisi ulama usul fiqh, apabila hadis itu bersambung sanadnya, mereka namakan hadis itu, mereka istilahkan hadis itu dengan nama hadis musnad. Adapun di sisi ulama hadis pula, apabila mereka guna kalimah musnad, maknanya sebarang kitab hadis yang dikumpul berdasarkan perawi. Beza dengan kitab Al-Jami'. Bila sebut Al-Jami', maknanya ia adalah kitab yang disusun berdasarkan tajuk, bukan berdasarkan nama perawi. Namun tajuk itu bukan berkaitan dengan fiqh semata-mata, bahkan luas. Seperti Sahih Al-Bukhari, seperti Sahih Muslim. Bila sebut kalimah sunan pula, ia adalah merupakan kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tajuk fiqh. Kitabut Taharah. Dalam kitab musnad, dalam Sunan Abi Dawud ataupun Sunan At-Tirmizi akan kita jumpa Kitabut Taharah. Dalam Kitabut Taharah bab kaza wa kaza, bab sekian. Maka di bawah setiap tajuk itu akan dikumpulkan apa saja hadis yang berkait dengan tajuk At-Taharah. Jadi tak kira ulamanya itu sahabatnya sama tak sama, apabila kitab hadis itu disusun berdasarkan tajuk fiqh, maka ia dinamakan sunan. Sebab tu kita panggil Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah, Sunan Al-Baihaqi. Tapi kalau Al-Jami' ataupun Al-Jami' kita tak panggil Sunan Al-Bukhari. Sebab Imam Bukhari menyusun kitab ini bukan semata-mata dari segi kitab fiqh, namun beliau juga menyusun dengan lebih luas lagi. Tapi tak juga dinamakan juga musnad, walaupun hadis-hadis itu ada yang bersambung sanad. Kerana istilah musnad di sisi ulama hadis merujuk kepada satu kitab hadis yang hadis-hadisnya dikumpulkan, disusun berdasarkan perawi. Disatukan. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah didatangkan di bawah satu tajuk. Tak kira apa tajuk sekalipun. Didatangkan di bawah satu tajuk, tak kiralah cerita tentang akidah ke, fiqh ke apa ke. Beza dengan sunan tadi. Sunan disusun berdasarkan, semua hadis yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi contohnya di bawah tajuk Kitabus Salah adalah berkaitan dengan sembahyang saja. Tak berkaitan dengan akidah. Begitu. Jadi, bila kita baca setiap kitab para ulama', kita kena pastikan istilah yang digunakan itu merujuk kepada istilah siapa. Supaya kita tidak salah dan kita tidak menyalahkan pula. Takut kita kata, apa ni? Musnad bukan matasal isnadu. Sebab dalam Musnad Imam Ahmad ada yang tak bersambung sanad, tapi dipanggil hadis itu adalah kitab musnad. Kalau ada orang petikai begitu, kita kata kamu sudah tersalah istilah. Kamu membaca kitab usul fiqh menggunakan istilah ulama hadis. Sepatutnya bacalah kitab usul fiqh berdasarkan istilah ulama usul fiqh. Dan bila kita baca kitab hadis, fahamilah istilah yang digunakan berdasarkan istilah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis. Jadi oleh kerana kitab yang sedang kita pelajari ini adalah kitab Al-Waraqat, maka hendaklah kita memahaminya berdasarkan istilah ulama-ulama usul fiqh.
Jadi al-musnad mattasala isnaduhu. Sebarang hadis yang menyambung sanadnya itu dinamakan sebagai hadis musnad. Tak kira dah dalam Sahih Bukhari ke, dalam Sahih Muslim ke, dalam Sunan Abi Daud ke, dalam Musnad Abi Ya'la ke, dalam Musnad Imam Ahmad ke, dalam Tabaqat Kubra ke, tak kisah asal bersambung sanad, maka ulama usul fiqh akan menamakan hadis itu, sekiranya ia adalah hadis ahad, dinamakan sebagai hadis musnad. Kemudian kalau kita lihat apakah pula lawan kepada hadis musnad, maka Imam Al-Haramain menyatakan lawan kepada hadis musnad adalah hadis mursal. Lalu kata beliau, wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Adapun hadis mursal adalah sebarang hadis ahad yang tidak bersambung sanadnya. Maknanya, sebagai contoh, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, katakan, sampai kepada tabi'in, sampai kepada contohnya Sayyidina Sa'id ibn Musayyab. Sayyidina Sa'id ibn Musayyab, ada sebagian ulama membacanya Al-Musayyib. Cuma ulama hadis lebih suka membaca Al-Musayyab. Untuk jangan sampai, kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, walaupun Sayyidina Sa'id ibn Al-Musayyib ataupun Al-Musayyab, beliau lebih suka dipanggil Sa'id ibn Al-Musayyib. Namun ulama hadis memanggil beliau dengan nama Sa'id ibn Musayyab, supaya jangan ada orang salah faham akan datang, takut ada yang kata sebenarnya ada dua orang. Pertama Sa'id ibn Musayyab, orang kedua Sa'id ibn Musayyib. Lalu supaya tidak berlaku salah faham itu, para ulama banyak yang memanggil juga beliau dengan nama Sa'id ibn Musayyab, supaya tidak berlaku salah faham. Jadi, sebagai contoh, kalau kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya daripada Imam Bukhari, daripada guru beliau, daripada guru-guru, sampai sanadnya kepada Sayyidina Sa'id ibn Musayyab. Tiba-tiba Sayyidina Sa'id ibn Musayyab sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa beliau menyebut siapakah sahabat Nabi yang mendengar hadis tersebut. Maka hadis ini akan dipanggil sebagai hadis mursal. Hadis mursal. Kerana sanadnya tidak bersambung. Kerana sepatutnya Sayyidina Sa'id ibn Musayyab tak akan dapat mendengar hadis ini langsung daripada Nabi, sebab beliau bukan sahabat Nabi. Beliau merupakan golongan tabi'in. Jadi apabila beliau tabi'in, mestilah beliau mendengar hadis sama ada daripada tabi'in seperti beliau atau daripada sahabat Nabi yang mendengar langsung daripada Nabi. Apabila beliau tidak mendatangkan, beliau sewaktu menceritakan hadis ini kepada para murid beliau, beliau sebut qala Rasulullah tanpa menyebut siapakah nama ulama yang di kalangan sahabat yang beliau telah dengar hadis ini daripadanya, maka hadis itu akan dipanggil sebagai hadis mursal. Cuma di sisi ulama usulul fiqhi tidak disyaratkan perawi hadis yang tidak disebut di dalam sanad itu tak kira sama ada di mana-mana generasi sekalipun. Maknanya di sisi ulama usulul fiqhi, katakan Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis sama menyambung daripada guru-guru beliau, naik ke atas sampai kepada tabi'in. Contoh, daripada tabi'in, tabi'in, tiba-tiba tabi'in ini, maknanya bukan tabi'in. Tabi'in akan berguru dengan tabi'in. Tabi'in tiba-tiba sebut terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau telah menggugurkan tabi'in dan juga sahabat. Sebab sepatutnya tabi'in mendengar daripada paling tinggi akan dengar daripada tabi'in yang paling tinggi akan dengar daripada sahabat. Tiba-tiba dalam sanad itu digugurkan terus dua generasi, iaitu generasi tabi'in dengan tabi'in. Dalam situasi ini, hadis ini akan dianggap juga sebagai hadis mursal di sisi ulama usul fiqhi. Maknanya di sisi ulama usul fiqh senang. Hadis itu bersambung sanad atau tidak? Kalau ada saja terputus sanad, dinamakan hadis mursal. Maksudnya kalau dalam Sahih Bukhari, kadang-kadang kita jumpa Imam Bukhari kata qala Rasulullah terus. Imam Bukhari terus sebut qala Rasulullah, tanpa beliau sebut siapa guru beliau, siapakah guru kepada guru beliau, tidak dinyatakan sanad. Imam Bukhari yang lahir lebih lewat, tiba-tiba terus sebut qala Rasulullah. Maknanya hadis ini akan dianggap di sisi ulama usul fiqhi sebagai hadis mursal.
Saya sengaja sebut ini berulang kali kerana berbeza keadaan istilah ini di sisi ulama hadis. Ulama hadis, hadis mursal di sisi mereka apabila tidak disebut nama sahabat. Maknanya tabi'in tak sebut nama sahabat, terus sebut nama Rasulullah, maka dinamakan sebagai hadis mursal. Atau ada sahabat Nabi yang tidak mendengar hadis ini secara langsung daripada Nabi. Maknanya sahabat Nabi, katakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika peristiwa itu beliau masih kecil. Maknanya kalau ikut adatnya beliau tidak mendengar hadis ini terus daripada Nabi. Tiba-tiba beliau sebut qala Rasulullah. Ambil contoh, katakan dalam Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang peristiwa penurunan wahyu kali pertama pada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala' thumma yakhlu bi ghari Hira. Kemudian Sayyidatuna Aisyah terus menceritakan hadis yang panjang ini sampailah beliau menceritakan Sayyidat Jibril AS datang kepada Nabi. Sayyidina Jibril sebut kepada Nabi, Iqra, Nabi pun sebut ma'an Nabi Qari, dan sampailah ke habis hadis. Maksudnya hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan daripada guru beliau sambung menyambung sampai kepada Sayyidatuna Aisyah. Maksudnya sanad bersambung. Tetapi Sayyidatuna Aisyah terus sebut qala Rasulullah. Sedangkan sewaktu peristiwa penurunan wahyu kali pertama turun, Sayyidatuna Aisyah belum lagi lahir. Maknanya Sayyidatuna Aisyah tidak mendengar terus daripada Nabi. Kalau dari sanad ni dia tak sebut pula Nabi menceritakan kepada beliau. Maknanya kalau ikut zahir, beliau tidak mendengar daripada Nabi, sebaliknya mendengar daripada sahabat Nabi yang lain. Cuma siapakah sahabat Nabi tersebut? Adakah ayahanda beliau? Adakah Sayyidina Umar? Adakah fulan bin fulan? Tidak disebut. Maknanya berlaku sahabat Nabi tidak disebut dalam hadis, maka juga dianggap sebagai hadis mursal. Itu di sisi ulama hadis. Jadi di sisi ulama hadis, hadis mursal hanya apabila berlaku keguguran pada sahabat Nabi. Sama ada yang menggugurkan itu sahabat Nabi yang lain, atau yang menggugurkan itu adalah golongan tabi'in. Jadi barulah dinamakan sebagai hadis mursal. Tapi kalaulah berlaku keguguran di pihak lain, contoh golongan contohnya katakan Al-Imam Al-Bukhari sendiri terus sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gugurkan terus, Imam Bukhari gugurkan banyak generasi itu paling banyak 3 generasi telah beliau gugurkan. Bahkan biasanya mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6 generasi telah beliau gugurkan. Tiba-tiba Imam Bukhari terus sebut qala Rasulullah, macam beliau dengar daripada Nabi. Sedangkan Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar terus daripada Nabi. Maka hadis ini tidak dinamakan sebagai hadis mursal di sisi ulama hadis, kerana yang gugur bukan hanya sahabat Nabi, bahkan lebih. Maka dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Di dalam ilmu hadis akan dipanggil sebagai hadis mu'allaq. Namun di sisi ulama usul fiqhi, apabila Al-Imam Al-Bukhari sebut qala Rasulullah, maksudnya berlaku sanad yang putus. Bila putus saja sanad, dinamakan hadis mursal. Jadi maknanya berlaku perbezaan istilah. Dan perbezaan istilah ini sangat penting untuk kita tahu, supaya apabila kita membaca kitab-kitab para ulama, bila kita jumpa sesuatu istilah, kita perlu kenal pasti adakah istilah yang digunakan adalah merujuk kepada istilah kumpulan tertentu atau kumpulan yang lain. Jadi contoh macam kita baca ni. Kalau orang yang tidak mendalami ilmu usul fiqh tapi beliau sangat mahir dengan ilmu hadis, bila beliau baca matan waraqat contoh, wa yanqasimu ila qismain musnadin wa mursal, fal musnad mattasal isnaduh. Dia kata salah ni. Musnad bukan mattasal isnaduh. Kemudian baca lagi, wal mursal ma lam yattasil isnaduh. Salah ni. Jadi beliau akan menyalahkan Imam Al-Haramain kerana di sisi beliau mursal bukan malam yattasil isnaduh. Mursal adalah apabila berlaku keguguran sahabat Nabi. Jadi beliau akan menganggap Imam
Al-Haramain Al-Juwayni telah tersalah. Kerana apa? Kerana beliau menghukum kitab ini berdasarkan istilah ulama hadis. Sedangkan Imam Al-Haramain Al-Juwayni menulis kenyataan ini bukan berdasarkan istilah ulama hadis. Sebaliknya menggunakan istilah ulama usul fiqh. Jadi dengan kita mempelajari istilah yang pelbagai ini, kita akan berhati-hati, dan yang kedua kita tidak akan menyalahkan orang lain. Okey. Jadi di sisi ulama usul fiqh sangat senang. Bersambung sanad atau tidak? Kalau bersambung sanad, dinamakan hadis itu hadis musnad. Kalau tidak bersambung sanad, dinamakan hadis itu sebagai hadis mursal. Okey, jadi kalau contoh Imam Bukhari sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disebut nama ulama-ulama yang menyambungkan beliau sampai kepada Rasulullah, maka bila kita tanya ulama hadis, hazal hadis masmuh, hadis ini namanya apa? Kata ulama hadis, hazal hadis ismuhu al-mu'allaq. Hadis ni namanya hadis mu'allaq. Tanya ulama usul fiqh pula, hazal hadis masmuh. Hadis ini apa namanya? Ulama usul fiqh akan kata, hazal hadis ismuhu hadisun mursal. Jadi kalau ulama hadis tak belajar istilah ini, dia akan kata salah tu. Okey, dia akan kata ini adalah salah. Kerana bagi mereka hadis mursal bukan itu. Namun kita dah sebut tadi, ulama telah menyatakan la musyahata fil istilah, tidak ada berlaku pergaduhan di dalam istilah. Setiap orang dia berhak untuk menentukan istilah dia masing-masing. Okey. Jadi ulama fiqh nak namakan dengan nama begian-begian, silakan. Ulama usul fiqh nak namakan dengan nama begian-begian, silakan. Cuma yang paling penting kita kena tahu di sisi fulan bin fulan istilah ini apa maknanya. Di sisi fulan bin fulan pula istilah ini apa maknanya, supaya kita akan dapat terus memahami kenyataan seseorang. Alhamdulillah. Jadi itulah perbezaan istilah di antara ulama fiqh dengan ulama usul fiqh dengan ulama hadis dari sudut perbahasan berkenaan dengan hadis. Okey, kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, lanjutan daripada kenyataan ini, kata beliau, fa in kan, maksudnya fa in kana hadzal mursalu, sekiranya hadis mursal tersebut min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Sekiranya hadis mursal tersebut, apa dia hadis mursal? Kita baca kitab usul fiqh sekarang ni. Jadi hadis mursal adalah sebarang hadis yang terputus sanad. Terputus sanad. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, sekiranya hadis mursal tersebut adalah daripada hadis-hadis mursal selain sahabat Nabi, maknanya sama ada yang digugurkan itu adalah tabi'in ke, tabi'in ke, tabi'in ke, ataupun guru Imam Bukhari ke. Bila generasi-generasi selain sahabat Nabi yang telah digugurkan daripada sanad hadis, ini dipanggil sebagai marasil ghairi sahabah, hadis-hadis mursal yang sahabatnya disebut tetapi yang lain ada yang gugur. Jadi kalaulah berlaku keguguran pada selain sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, adakah hadis mursal itu boleh menjadi hujjah, maknanya boleh menjadi dalil untuk diambil hukum-hukum fiqh daripadanya? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, falaysa bihujjatin. Hadis tersebut tidak boleh menjadi hujjah. Jadi kalau kita tengok perbahasan ini akan berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama usul fiqh. Ada ulama-ulama yang berpegang hadis mursal adalah dalil. Tapi di sisi Imam Al-Haramain dan juga yang dipegang dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hadis-hadis mursal kalaulah yang terputus sanad itu, yang tidak disebutkan namanya dalam sanad itu adalah bukan sahabat Nabi, iaitu contohnya tabi'in ke atau tabi'in ke atau yang lain daripada mereka, maka hadis itu akan dihukum sebagai hadis dhaif. Apabila ia hadis dhaif, maka hadis dhaif itu tidak boleh diambil hukum daripadanya, kerana ia dianggap sebagai hadis yang telah gugur sanad, yang orang yang digugurkan namanya pula dalam sanad bukan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Al-Haramain sebut apa? Fa in kana min marasil ghairi sahabati falaysa bihujjatin.
sekiranya hadis mursal tersebut, hadis ahad yang berstatus mursal, yang bila ditengok rupa-rupanya yang digugurkan sanadnya, yang tidak disebut namanya dalam sanad hadis adalah bukan sahabat Nabi, maka hadis itu akan dianggap dhaif, maka tidak boleh menjadi hujah, tidak boleh menjadi dalil untuk hukum hakam fiqh. Kata Imam Al-Haramain, illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab fa innaha futishat fa wujidat masanid. Kata Imam Al-Haramain, melainkan kalau hadis mursal itu adalah hadis-hadis mursal Sa'id bin Musayyab, maknanya hadis-hadis yang hadis-hadis yang bersambung sampai kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Okey, hadis-hadis yang bersambung sampai, maafkan saya tuan-tuan, saya sudah tersilap menghurai sikit. Okey, saya ulang sekali Kata Imam Al-Haramain, fa in kana min marasili ghairi sahabah, maknanya sekiranya yang tidak disebutkan di dalam sanad itu adalah orang-orang yang selain daripada sahabat Nabi. Maknanya yang tidak disebut, betul. Maafkan saya ingat saya tersalah terjemah. Betul, saya terjemah betul. Maafkan saya. Pedih juga kadang-kadang. Okey, maknanya kalaulah yang tidak, yang berlaku keguguran dalam hadis itu adalah selain sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi. Maknanya yang gugur tabi'in contoh, atau tabi'in ataupun sebagainya, tak kiralah dalam masa yang sama nama sahabat juga digugurkan ataupun tidak. Yang penting ada orang selain sahabat Nabi yang digugurkan. Jadi tidak akan menjadi dalil, melainkan sekiranya orang ataupun hadis yang berlaku keguguran sanad pada generasi selain daripada Allahumma salli ala sayyidina Nabi, yang bukan sahabat tadi, maknanya orang yang menggugurkan sanad hadis itu bukan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi yang menggugurkan sanad, sebaliknya yang menggugurkan sanad itu mungkin tabi'in atau tabi'in atau tabi'in dan sebagainya, semuanya tertolak, melainkan kalau yang menggugurkan sanad itu adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Maknanya contoh Imam Bukhari riwayatkan hadis sambung menyambung sampai kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Sayyidina Sa'id bin Musayyab sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini sudah dianggap marasil ghairi sahabah, kerana ada sahabat Nabi yang digugurkan namanya, sedangkan yang menggugurkan sanad ini pula adalah Sayyidina Sa'id. Sayyidina Sa'id tak sebut siapa sahabat Nabi yang beliau dengar hadis ini daripada mereka. Jadi kalau hadis itu sanadnya berakhir dengan Sayyidina Sa'id bin Musayyab, terus Sayyidina Sa'id sebut qala Rasulullah, maka barulah hadis ini dianggap dalil. Barulah hadis ini dianggap dalil. Jadi ada sedikit pengecualian lah. Imam Al-Haramain ingin menyatakan, kalaulah hadis itu sambung menyambung sanadnya, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang digugurkan, ada sahabat Nabi yang digugurkan contohnya, dan yang menggugurkan itu pula adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Sayyidina Sa'id terus sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kalau ini yang berlaku, maka ia menjadi dalil. Tapi kalau selain daripada Sayyidina Sa'id bin Musayyab yang menggugurkan sanad, maka tidak diiktibar. Kenapa Sayyidina Sa'id bin Musayyab diiktibar, sedangkan selain daripada beliau sama ada golongan tabi'in atau tabi'in yang lain tidak diiktibar? Kata Imam Al-Haramain, fa innaha futishat fa wujidat masanid. Kerana hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyab, yang beliau terus sebut qala Rasulullah tanpa beliau sebut nama sahabat Nabi yang menghubungkan beliau dengan Nabi, hadis-hadis beliau ini setelah dikaji satu persatu, maka telah didapati sebenarnya bersambung sanad. Maksudnya kalau kita baca Sahih Bukhari, tak bersambung sanad, tapi kalau kita baca kitab-kitab hadis yang lain, rupa-rupanya dalam riwayat yang lain akan disebut apakah nama sahabat Nabi yang
menghubungkan Sayyidina Sa'id bin Musayyab dengan Rasulullah pada hadis tersebut. Jadi akhirnya hadis Sayyidina Sa'id bin Musayyab walaupun secara pandangan mata kasar kita sepertinya dia adalah hadis mursal, tetapi setelah dikaji dia sebenarnya adalah hadis musnad walaupun tak disebut nama sahabat Nabi tersebut. Okey, jadi maknanya Imam Al-Haramain nak sebut sekiranya yang menggugurkan sanad bukan sahabat Nabi. Maksudnya orang yang menggugurkan sanad bukan sahabat Nabi. Sama dia menggugurkan sanad itu adalah tabi'in atau tabi'in atau siapa saja, maka semua ini tidak akan menjadi dalil. Melainkan kalau orang yang menggugurkan sanad hadis tersebut adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Maksudnya beliau tak sebut siapakah nama sahabat Nabi yang menghubungkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis bagian-bagian. Maka ketika itu, kalaulah hadis itu yang menggugurkan sanadnya adalah Imam Sayyidina Sa'id bin Musayyab, maka hadis itu akan dipegang sebagai dalil fiqh. Maksudnya boleh diambil hukum hakam daripada hadis tersebut. Kenapa? Kerana setelah dikaji, hadis-hadis yang digugurkan sanadnya oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyab, iaitu seorang tabi'in ini, bila dikaji dengan hadis-hadis yang lain, rupa-rupanya hadis yang tidak disebut nama sahabat, rupa-rupanya dapat diketahui siapakah sahabat tersebut. Kebiasaannya, sahabat yang digugurkan oleh Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyab adalah bapa mertua beliau sendiri. Bapa mertua beliau sendiri iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Sa'id bin Musayyab ni kahwin dengan anak Sayyidina Abu Hurairah. Jadi biasanya beliau dengar hadis daripada bapa mertua beliau sendiri. Jadi bila kita jumpa sebarang hadis an Sa'id bin Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya hadis itu sebenarnya Sayyidina Sa'id dengar daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan bapa mertua beliau. Okey. Alhamdulillah. Cuma dalam matan ni tak disebut, tapi difahami bahawa dalam matan tak disebut, tapi difahami bahawa kalaulah yang menggugurkan sanad itu sahabat Nabi pula. Maksudnya sahabat Nabi tertentu, contoh macam Sayyidatuna Aisyah tadi. Sayyidatuna Aisyah ketika meriwayatkan cerita sabdaan Nabi tentang peristiwa penurunan wahyu, beliau tidak lagi hidup masa tu, belum lahir lagi. Maknanya Sayyidatuna Aisyah telah menggugurkan nama perawi hadis, iaitu siapakah sahabat Nabi yang beliau dengar daripadanya, yang sahabat Nabi itu pula dengar daripada Nabi. Jadi berlaku keguguran pada sanad. Sayyidatuna Aisyah tak sebut perantaraan antara beliau dengan Nabi bagi hadis tersebut. Jadi dipanggil sebagai mursal Sayyidatina Aisyah. Berlaku juga pengguguran sanad. Namun adakah ditolak juga sebagaimana hadis-hadis mursal yang lain? Tidak. Kalau kita buka kitab-kitab yang lain, mursal sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah dalil. Mursal sahabat Nabi adalah dalil. Kerana kebiasaannya para sahabat Nabi meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi yang lain. Dan semua sahabat Nabi tidak ada yang menipu di dalam meriwayatkan hadis, dan tidak ada yang dianggap orang yang tidak siqah. Semua mereka adalah udul. Semua sahabat Nabi adalah udul, iaitu mereka tidak akan sanggup sama sekali untuk melakukan pendustaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ingatan mereka juga adalah kuat. Berbeza dengan ini adalah satu kelebihan khusus yang Allah berikan kepada generasi para sahabat. Apabila mereka sudah menjadi sahabat Nabi, Allah Ta'ala mencampakkan dalam jiwa mereka satu rasa kehormatan yang tinggi pada Nabi, sampai mereka tidak akan mampu sama sekali melakukan pendustaan terhadap Nabi. Tapi generasi selepas itu berlaku, ada yang sanggup membuat pendustaan, ada yang tak buat pendustaan, tapi kekuatan hafalan mereka lemah pula. Mereka tidak berniat berdusta, tetapi kekuatan hafalan mereka lemah dan mungkin mereka tersilap di dalam meriwayatkan hadis. Jadi oleh kerana selain sahabat Nabi tidak memiliki pengkhususan ini, maka hadis-hadis mursal selain mursal sahabat ditolak, melainkan kalau mursal itu adalah mursal Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyab. Adapun hadis-hadis mursal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan satu hadis tanpa disebut sanad yang menghubungkan beliau dengan Rasulullah,
Maka biasanya yang berada di tengah-tengah itu adalah sahabat Nabi juga. Tak kiralah walaupun kita tak tahu namanya siapa, tetapi sahabat Nabi, mana-mana sahabat Nabi pun adalah dipercayai dan tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan pendustaan kepada Rasulullah. Bahkan mereka direzekikan dengan kekuatan hafalan yang kuat. Jadi mereka ni memang meriwayatkan hadis tu betul. Siqah lah istilahnya. Siqah, adil dan juga siqah. Jadi mereka ini tidak akan sama sekali melakukan pendustaan. Jadi sama ada kita tahu perantaraan itu ataupun tidak memberi masalah. Berbeza kalau selain daripada sahabat Nabi. Contoh kalau mana-mana sahabat, mana-mana golongan, contoh macam Sayyidina Imam Bukhari sebut qala Rasulullah terus. Tapi kalau Imam Bukhari dia ada satu perbahasan khusus, kita ambil contoh lain lah. Katakan Imam Waqi', Imam Waqi' terus sebut qala Rasulullah. Jadi di antara Imam Waqi' nak ke Nabi tu ada orang lain di kalangan tabi'in, di kalangan sahabat. Kalau sahabat dia kisah, tapi tabi'in yang tak disebut nama tu siapa? Adakah ianya kuat hafalan ataupun lemah? Adakah dia ni seorang pendusta ataupun tidak? Oleh kerana tidak pasti dan tidak diketahui siapa yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Waqi' contohnya, maka di atas dasar berhati-hati hadisnya akan dihukum sebagai hadis dhaif. Tapi kalau sahabat Nabi yang menggugurkan sahabat Nabi yang lain dalam sanad, maka sahabat Nabi yang digugurkan itu sekalipun kita tak tahu siapakah beliau, tetap beliau itu kuat ingatannya. Contoh kita akan jumpa banyak dalam hadis-hadis Nabi. Contoh Sayyidina Ibnu Abbas, contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas kadang-kadang meriwayatkan hadis menceritakan bahawa Nabi bersabda begini-begini, sedangkan ketika peristiwa itu berlaku Sayyidina Abdullah bin Abbas tak lahir lagi. Jadi maknanya Sayyidina Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan daripada sahabat Nabi yang lain. Cuma siapakah sahabat Nabi yang lain itu tidak disebut dalam sanad. Jadi kita pun tak tahu. Walaupun tidak diketahui, tidak menjadi masalah, kerana Sayyidina Abdullah bin Abbas seorang sahabat Nabi dan dipercayai. Beliau dengar daripada sahabat Nabi yang juga dipercayai walaupun tak tahu siapakah beliau. Tapi tetap dipercayai yang tidak akan melakukan pendustaan kepada Nabi. Dan sahabat itu menceritakan daripada Nabi, maka bersambung sanadnya. Maka sebab itu, mursal sahabat dianggap musnad. Dianggap juga musnad secara hukum. Alhamdulillah. Kalau siapa yang tak jelas dengan apa yang saya terangkan, boleh tulis di bahagian di bahagian komen untuk saya dapat memahami. Kod saya terangkan, saya syok sendiri. Saya takut saya terang, sahabat-sahabat tak faham, saya pula rasa saya terang dengan baik. Jadi kalau ada keterangan saya yang tak jelas, boleh nyatakan. Qala rahimahullahu azza wa jal, wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnad. Okey, kita masuk pada satu tajuk lain, iaitu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi daripada seorang perawi tanpa disebut cara hadis itu sampai kepada perawi, cuma dinyatakan kalimah an yang bermaksud daripada. Contoh, contoh katakan Sayyiduna, katakan contohnya Sayyiduna Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadis dan dalam sanad itu disebut contoh an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Sayyidina Sa'id bin Musayyab dalam hadis disebut daripada, tengok disebut daripada hadis ini telah diriwayatkan bersambung sampai kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyab daripada Sayyidina Abi Hurairah. Tidak disebut bahawa beliau sebut saya telah mendengar daripada Sayyidina Abu Hurairah ataupun Sayyidina Abu Hurairah telah berkata kepada saya. Tak disebut begitu. Cuma disebut daripada. Sebab kalimah daripada ni, contoh hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'id bin Musayyab daripada Sayyidina Abi Hurairah. Kalimah daripada itu masih belum jelas bahawa Sayyidina Sa'id dengar langsung daripada Sayyidina Abi Hurairah. Contoh Okey, kalimah daripada itu mengandungi kemungkinan memang dengar betul atau dengar daripada orang lain. Tidak dianggap satu pendustaan sebenarnya. Contoh katakan katakan saya mendengar satu hadis daripada Syekh Yusri, katakan Syekh Yusri bin Rushdi mendengar daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Contoh
saya telah mendengar hadis daripada Sayyiduna Syekh Yusri bin Rushdi. Sayyiduna Syekh Yusri mendengar daripada Sayyiduna Abdullah Al-Ghumari. Tiba-tiba saya sebut pada tuan-tuan, saya kata an Sayyidina Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari bisanadihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya kata daripada Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Ghumari dengan sanad beliau sama menyambung sampai kepada baginda Nabi. Adakah saya dianggap seorang pendusta? Sebab saya tak sezaman dengan, saya tidak sempat bertemu dengan Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Ghumari. Dan saya tak pernah dengar walau satu hadis pun daripada beliau. Saya cuma dengar daripada Syekh Yusri yang dengar daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi kalau saya sebut terus daripada Sayyiduna Abdullah Al-Ghumari, adakah saya dianggap seorang pendusta? Tidak. Kenapa? Kerana kalimah an merujuk kepada persambungan seseorang perawi dengan seorang perawi yang lain, sama ada secara langsung atau secara perantaraan. Jadi apabila saya sebut an, contoh, arwi hazal kitab an Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari, saya riwayatkan kitab ini daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari, itu tidak dianggap sebagai pendustaan. Sebab kalimah an yang bermaksud daripada tidak menunjukkan mesti bersambung sanad. Bahkan mungkin berlaku perantaraan. Oleh kerana kalimah an ini kemungkinan menunjukkan berlaku percantuman sanad atau berlaku percantuman sanad tetapi secara perantaraan tanpa disebut orang yang berlaku mursal, berlaku perawi yang tidak disebut sanad. Oleh kerana hadis yang dalam sanadnya tidak disebutkan dengan jelas, saya mendengar fulan bin fulan ataupun fulan bin fulan telah berkata kepada saya ataupun qala fulan bin fulan telah berkata, tak disebutkan dengan begitu, maknanya dia mungkin musnad, mungkin mursal. Secara akalnya mungkin hadis itu berstatus musnad iaitu bersambung sanad, atau sebenarnya berlaku keguguran sanad iaitu hadis mursal. Cuma oleh kerana ada dua kemungkinan ini, yang kuatnya apa? Kalau kita jumpa satu hadis disebut an fulan, an fulan, an fulan, kita tengok memang dia orang tu sezaman dan memang dia orang pernah bertemu. Cuma memang betul ke dia dengar hadis ni daripada fulan, ke dia dengar daripada orang lain yang orang tu dengar daripada fulan? Tak disebutkan. Cuma disebut daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan sampai kepada pengarang, sampai kepada Rasulullah contoh. Jadi ketika itu, oleh kerana ada dua kemungkinan, hadis ini mungkin musnad, mungkin mursal, timbullah perbahasan. Adakah hadis mu'an'an? Maksudnya hadis yang sanadnya hanya disebut kalimah an. Adakah ia dianggap sebagai hadis mursal atau musnad? Maksudnya kita nak iktibar dia sebagai musnad atau mursal. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnad. Hadis al-mun'an'anah maksudnya hadis ahad yang berstatus mursal, hadis ahad yang sanadnya hanya disebut kalimah an tanpa disebut dengan jelas proses hadis itu dipindahkan kepada perawi yang seterusnya, ianya masuk ke atas atau masuk di dalam kategori hadis musnad. Sebab tu disebut wal an'anatu tadkhulu 'alal isnad. Maksudnya hadis yang seperti ini, hadis yang dalam sanadnya digunakan kalimah an, hadis ini akan dihukum sebagai hadis musnad. Dia dianggap berlaku persambungan sanad. Okey. Cuma kata para ulama, melainkan kalau perawi hadis itu terkenal sebagai seorang mudallis, terkenal sebagai orang yang dia sezaman dengan guru dia, tetapi ada hadis dia tak dengar daripada guru dia, dia dengar daripada orang lain dan orang tu dengar daripada guru dia, tiba-tiba dia terus sebut daripada gurunya, dia guna kalimah an. Okey. Contoh. Katakan ini banyak berlaku. Saya berguru dengan Fadilatul Syekh Said bin Syatur Asy-Syafi'i. Fadilatul Syekh Said bin Syatur Asy-Syafi'i berguru dengan Syekh Ali bin Jum'ah. Kadang-kadang Syekh Said akan sebut kepada kami ucapan-ucapan yang beliau dengar daripada Syekh Ali Jum'ah. Beliau akan sebut kepada kami apa yang beliau dengar daripada Syekh Ali Jum'ah.
Dan alhamdulillah Syekh Ali Jumaah masih sihat sampai ke hari ini. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada beliau dan memberikan kesihatan kepada beliau. Allahumma amin. Saya juga pernah hadir dalam majlis Fadilatul Syekh Ali Jumaah. Maksudnya saya juga pernah mendengar ucapan Syekh Ali Jumaah secara terus. Dan saya juga pernah mendengar ucapan Syekh Ali Jumaah bukan secara terus tapi melalui perantaraan guru saya Syekh Said Shaltut. Okey. Katakan, saya ini memang terkenal sebagai orang yang suka sebut saya daripada Syekh Ali Jumaah beliau telah berkata. Saya terus sebut begitu. Sedangkan kadang-kadang ada yang saya dengar terus, ada yang saya dengar tidak secara terus. Maksudnya kadang-kadang saya dengar ucapan tu bukan daripada Syekh Said. Saya dengar ucapan itu bukan daripada Syekh Ali Jumaah tapi saya dengar daripada Syekh Said Shaltut. Kadang-kadang saya dengar daripada Syekh Ali terus. Cuma saya ni kadang-kadang walaupun saya tak dengar terus daripada Syekh Ali Jumaah, saya terus sebut daripada Syekh Ali Jumaah. Okey, saya terus sebut daripada Syekh Ali Jumaah. Jadi kalau saya terkenal sebagai orang yang jenis macam tu, maka saya dianggap sebagai mudallis. Saya dianggap sebagai mudallis. Apabila saya dianggap sebagai mudallis, maka kalaulah saya meriwayatkan sebarang ucapan daripada Syekh Ali Jumaah tanpa menyebut saya dengar daripada Syekh Ali Jumaah ataupun Syekh Ali Jumaah sebut kepada kami, saya tak sebut begitu, saya hanya terus daripada Syekh Ali Jumaah beliau telah berkata. Contoh, kalau saya memang perangai sebelum ni suka sandarkan kepada Syekh Ali Jumaah walaupun saya tak dengar direct daripada Syekh Ali Jumaah dan saya guna kalimah an daripada, maka saya akan berstatus mudallis dan sebarang hadis yang diriwayatkan oleh seseorang mudallis dengan perantaraan kalimah an daripada, maksud dia, maksudnya hadis tu hadis mu'an'an, hadis yang sanadnya digunakan kalimah an, maka ia dihukum sebagai hadis dhaif, iaitu dihukum sebagai hadis mursal. Ianya akan dihukum sebagai hadis mursal, ya. Okey. Jadi kalau kita praktikkan, kalaulah contoh tuan-tuan dengar daripada saya kata daripada Syekh Ali Jumaah beliau telah berkata begini. Jadi adakah status kenyataan saya tadi kuat ataupun tidak? Musnad ataupun mursal? Dalam masa yang sama saya memang terkenal sebagai seorang yang walaupun tak dengar direct daripada Syekh Ali, saya guna kalimah an. Tanpa saya sebut perantaraan guru saya Syekh Said Shaltut yang dengar terus daripada Syekh Ali Jumaah. Maka kalau saya jenis begitu, kalau saya sebut daripada Syekh Ali Jumaah, ucapan tadi berstatus mursal, tidak berstatus musnad. Maksudnya dianggap dhaif sebab mungkin orang yang saya dengar itu adalah orang yang lemah dan dia pula dengar daripada Syekh Ali Jumaah. Okey. Kalau pula saya ini terkenal sebagai orang yang hanya guna kalimah an kalau saya dengar terus. Kalau saya tak dengar terus, saya akan sebut nama guru saya menyambungkan ucapan itu kepada yang bercakap. Contoh, saya memang terkenal. Kalau saya dengar daripada Syekh Ali Jumaah, saya akan sebut an. Kalau saya tak dengar direct daripada Syekh Ali Jumaah, saya akan kata an syaikhi qala Syekh Ali Jumaah. An syaikhi Said Shaltut qala Syekh Ali Jumaah. Daripada guruku Syekh Said Shaltut, beliau telah berkata daripada Syekh Ali Jumaah. Memang saya panggil begitu. Saya hanya guna kalimah an untuk merujuk kepada ulama yang saya dengar direct. Maka kalau saya guna kalimah an Syekh Said Shaltut qala Syekh Ali Jumaah, statusnya adalah kuat kerana saya tidak dianggap mudallis. Bila saya bukan mudallis, hadis mu'an'an yang diriwayatkan oleh orang yang bukan mudallis, hadisnya berstatus musnad, ia berstatus musnad. Tapi kalau saya punya perangai, saya suka sebut an Syekh Ali Jumaah, contoh, dalam masa yang sama saya bukan orang yang dengar direct daripada Syekh Ali Jumaah, maksudnya saya seorang mudallis. Kalau saya riwayatkan dengan menggunakan kalimah an, riwayat itu dianggap dhaif. Melainkan kalau saya terangkan dalam riwayat yang lain, sami'tu, saya telah mendengar Fadilatul Syekh Ali Jumaah qal, bagian. Maksudnya sekali saya sebut daripada Syekh Ali Jumaah. Kalau ikut semata-mata riwayat itu dianggap sebagai dhaif. Tiba-tiba dalam kisah lain saya kata saya telah mendengar Syekh Ali Jumaah sebut kenyataan yang saya sebut sebelum ni. Maknanya ketika itu ucapan saya, kalimah hadis mu'an'an yang saya riwayatkan itu dianggap musnad,
sebab telah dikuatkan dengan riwayat yang lain yang menunjukkan saya memang dengar direct, bukan dengar melalui perantaraan, ya. Okey. Itulah sedikit perincian yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain dan sedikit tambahan daripada saya. Jadi kalau kita tengok isu hadis mu'an'an ini dia sama dengan perbahasan dalam ilmu hadis, ya. Okey, sahabat kita Puan Syahidah Tasnim tanya, kalau dalam istilah hadis ada perbezaan peringkat antara haddasana, sami'tu dan an. Kiranya ulama usul fiqh juga menitik beratkan tentang istilah penyampaian hadis? Ya. Kenapa ulama hadis menitik beratkan? Kerana istilah an, istilah sami'tu, istilah haddasana, istilah akhbarana adalah merupakan cara untuk meneliti sama ada hadis itu bersambung sanad ataupun tidak. Maka oleh kerana ulama usul fiqh membincangkan hadis dhaif menjadi bukan dalil, hadis yang bersambung sanad dan dia adalah kuat adalah hadis yang menjadi dalil, maka perbahasan ini juga dititik beratkan oleh ulama usul fiqh untuk meneliti hadis itu bersambung sanad ataupun tidak. Kalau tak bersambung sanad, maknanya dia dianggap lemah. Bila dianggap lemah, tidak menjadi dalil untuk fiqh. Maka sebab itulah kalau kita tengok perbahasan ini dia sekali, dalam isu istilah an, hadis mudallas, hadis mursal, dia akan sekali dengan ulama hadis, kerana ulama hadis membicarakan istilah-istilah ini untuk menentukan darjat hadis itu. Ulama fiqh pula mengkaji perbahasan ini dengan teliti juga kerana mereka ingin mengenal pasti mana satu hadis yang bersambung sanad, mana satu yang tidak bersambung sanad, kerana yang tidak bersambung sanad tidak dianggap dalil dari segi fiqh. Maka dengan sebab itulah perbahasan istilah hadis mu'an'an dia akan ada sama sikit dengan perbahasan yang dibincangkan oleh ulama-ulama hadis. Okey. Setelah itu kita juga Imam Al-Haramain menitikkan menutup perbahasan ini dengan menceritakan apakah istilah yang perlu diguna pakai oleh seseorang sewaktu dia nak menceritakan kepada muridnya yang dia telah meriwayatkan satu hadis daripada guru dia, untuk mengetahui proses penyampaian hadis tu macam mana, adakah dia dengar daripada guru dia ke, atau sebenarnya guru dia tak dengar daripada guru dia tapi guru dia telah ijazahkan dia ke. Jadi sekarang kita akan masuk kepada apa yang disebut oleh yang bertanya haddasana, akhbarana, amba'ana. Jadi kita akan masuk kepada istilah ini sekarang. Kenapa ada perkara ini penting? Sebab kita pun nak tahu penyampaian sanad tu sama menyambung atau tidak. Dan dalam masa yang sama kita juga tahu proses penyampaian hadis itu bagaimana. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal, wa idza qara'a asy-syaikh yajuzu lirawi an yaqul haddatsani wa akhbarani. Apabila syekh yang membaca, seseorang ulama yang membaca hadis, manakala si murid pula mendengar, maknanya contoh kita hadir dalam satu majlis hadis, si guru pun sebut aku telah mendengar daripada guruku begini, kita dengar daripada mulut guru kita. Maka ketika kita nak cerita kepada anak murid kita, kita boleh sebut haddatsani syaikhi. Contoh macam saya dengar daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Manakala Syekh Yusri dengar daripada katakan Syekh Ali Jumaah. Bila saya dengar hadis daripada Syekh Yusri, bila saya nak cerita pada tuan-tuan, saya boleh guna istilah haddatsani syaikhi wa maulai As-Sayyid Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Kenapa saya guna kalimah haddatsani? Kerana saya dengar daripada beliau. Jadi kalimah haddatsani menunjukkan penyambungan sanad, dan bukan sekadar penyambungan sanad, menunjukkan bahawa si guru yang membaca manakala si murid mendengar. Bagi yang pernah hadir dalam majlis hadis, kita akan tahu sangat perkara ini. Sebab kadang-kadang guru hadis, macam kita nak baca Sahih Bukhari contoh. Kadang-kadang guru yang baca daripada mula sampai habis, manakala anak murid dengar. Maka bila anak murid nak cerita pada anak muridnya yang seterusnya, dia boleh guna kalimah haddatsani. Dan kata Imam Al-Haramain, dia juga boleh guna istilah akhbarani. Tapi kalau guru yang baca, kalau anak murid yang baca, guru dengar. Kadang-kadang begitu. Guru kata, kamu baca, aku dengar. Jadi anak murid yang baca, bi'isnadikum dengan sanadmu wahai guru, sambung sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari telah berkata begini. Jadi anak murid baca, salah seorang anak murid baca, si guru dengar. Jadi ketika itu dia ada sedikit perbezaan pengguna istilah yang nak disebut oleh si murid tadi. Jadi kalau kita balik kepada yang pertama, apabila si guru yang membaca, manakala si murid mendengar,
maka boleh bagi si murid yajuzu lirawi an yaqul haddatsani wa akhbarani. Bagi si murid itu dia boleh menyebut haddatsani dan juga dia juga boleh menyebut akhbarani sewaktu dia nak menceritakan kepada muridnya. Ambil contoh yang betul-betul berlaku, saya telah mendengar sebagai contoh kitab Jam'un Nihayah fi Badil Khair wal Ghayah karangan Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Saya telah mendengar daripada awal hadis sampai akhir hadis daripada guru saya. Walaupun begitu, ada beberapa hadis yang Syekh Yusri minta kami baca. Tapi awal-awal hadis itu beliau yang baca manakala kami yang dengar. Maka ketika saya nak membacakan hadis itu kepada anak murid saya boleh sebut haddatsani Syaikhi Yusri bin Rushdi. Kenapa saya guna kalimah haddatsani? Sebab saya dengar manakala guru saya yang baca. Okey, dan saya juga kalau ikut Imam Al-Haramain boleh guna kalimah akhbarani. Pun begitu ada sedikit perbezaan. Ada ulama kita kata kalau haddatsani maknanya guru yang baca murid dengar. Tapi kalau akhbarani murid yang baca guru pula dengar. Jadi ada sedikit perbezaan istilah di kalangan para ulama kita. Kalau kita buka dalam ulumul hadis kita akan jumpa perbezaan ini ya. Cuma di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, di sisi beliau kalimah haddatsani dan juga akhbarani boleh digunakan apabila si guru yang membaca hadis manakala si murid mendengar. Fa in qara'ahu 'ala syaikh. Kalau si murid pula yang membaca, maknanya si murid baca bisnadikum al-muttasil ila masyayikhikum radhiyallahu taala ankum wa anhum. Lepas tu si murid pun baca, manakala guru pun dengar. Jadi ketika si murid tadi setelah dia menjadi guru pula lepas tu, dia nak cerita pada murid-muridnya, dia tak boleh guna haddatsani. Dia tak boleh guna kalimah haddatsani. Sebab apa? Sebab kalimah haddatsani merujuk kepada guru baca, murid dengar. Manakala akhbarani pula apabila murid baca, guru dengar. Okey. Jadi dalam situasi apabila si murid yang membaca manakala guru dengar, apabila si murid itu nak menyampaikan kepada orang lain, dia tak boleh guna kalimah haddatsani, dia hanya boleh guna akhbarani ya. Kata Imam Haramain di sini fa in qara'ahu 'ala syaikh fayaqul akhbarani wa la yaqul haddatsani. Okey, apabila si murid yang membaca manakala guru mendengar, dia baca di hadapan gurunya, maka hendaklah si murid itu sebut akhbarani dan dia tidak boleh sebut haddatsani. Jadi kalau di sini kita dapat tengok bagi Imam Al-Haramain kalimah akhbarani merujuk kepada si murid membaca manakala guru dengar. Adapun dan dalam masa yang sama boleh juga kalau kalimah akhbarani boleh juga digunakan kalau guru baca murid dengar. Tapi kalimah haddatsani hanya boleh digunakan kalau guru baca murid dengar. Tak boleh digunakan kalau murid yang baca guru yang dengar. Tapi ada ulama pula kata haddatsani hanya apabila guru baca murid dengar. Kalau murid yang baca guru yang mendengar tak boleh guna kalimah haddatsani, kena guna kalimah akhbarani. Jadi ada sedikit perbezaan di sini ya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, mereka akan kata haddatsani hanya kalau guru baca murid dengar. Kalau murid baca guru dengar, guna kalimah akhbarani. Kalau kitab Imam Haramain pula, Imam Haramain sebut kalau guru baca murid dengar, boleh guna haddatsani, boleh juga guna akhbarani. Tapi kalau murid yang baca guru yang dengar, hanya boleh sebut akhbarani, tak boleh guna kalimah haddatsani. Okey. Qala rahimahullahu azza wa jal wa in ajazahu syaikh min ghairi qira'atin. Kalau pula si murid tak pernah dengar hadis tu daripada gurunya. Contoh, saya pernah hadir dalam majlis-majlis Syekh Ali Jumaah. Namun saya tidak pernah mendengar Sahih Bukhari daripada Syekh Ali Jumaah. Manakala Syekh Yusri pula pernah mendengar daripada Syekh Ali Jumaah. Contoh saya pernah hadir dalam majlis Syekh Ali Jumaah. Tapi dalam masa yang sama, saya tidak pernah hadir dalam majlis Sahih Bukhari yang disampaikan oleh Syekh Ali Jumaah. Saya pernah hadir hanya dalam majlis Syekh Yusri bin Rushdi yang mendengar daripada Syekh Ali Jumaah. Baik. Dalam masa yang sama, alhamdulillah Syekh Ali Jumaah telah mengijazahkan kami meriwayatkan Sahih Bukhari daripada beliau. Tanpa saya dengar Sahih Bukhari daripada beliau. Jadi sewaktu saya nak menyampaikan atau nak membaca Sahih Bukhari kepada murid saya, dan saya telah diijazahkan oleh Syekh Ali Jumaah, cuma saya tak dengar Sahih Bukhari daripada Syekh Ali Jumaah.
saya hanya diijazahkan oleh beliau. Maksudnya diizinkan untuk saya menyambung sanad saya melalui Syekh Ali Jumaah tanpa baca. Jadi saya nak guna kalimah apa kepada murid-murid saya? Jadi kata Imam Al-Haramain, wa in ajazahu syekh min ghairi qiraatin. Kalau si guru sudah mengijazahkan si murid tanpa bacaan, maknanya tanpa si murid mendengar hadis itu daripada gurunya. Macam situasi saya sendiri. Saya pernah mendengar hadis daripada Syekh Ali Jumaah tapi tak pernah dengar hadis Sahih Bukhari daripada beliau. Jadi cuma alhamdulillah beliau telah mengijazahkan kami Sahih Bukhari. Jadi apabila saya nak baca Sahih Bukhari kepada anak-anak murid saya dan saya nak menggunakan atau saya nak mendatangkan sanad Syekh Ali Jumaah, saya kena sebut apa? Amba'ani Asy-Syaikh Ali bin Jumaah. Saya sebut amba'ani. Amba'ani Tak boleh saya guna kalimah haddatsani ataupun saya guna kalimah akhbarani. Sebab haddatsani juga akhbarani menunjukkan saya dengar daripada beliau. Kalau haddatsani maknanya saya dengar beliau baca. Kalau saya sebut akhbarani, kalau dalam istilah Imam Bukhari, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, akhbarani juga mungkin menunjukkan saya yang baca atau salah seorang anak murid baca, Syekh Ali yang dengar, atau Syekh Ali yang baca kami dengar. Tapi kalau guna kalimah amba'ani, itu menunjukkan saya tak dengar daripada beliau, cuma saya diijazahkan oleh beliau. Sampai setahap itu ke ulama bincang? Ya. Kenapa? Kalaulah contoh, wa'iyazbillah min zalik, saya yang tak pernah dengar Sahih Bukhari daripada Syekh Ali Jumaah, tiba-tiba saya buat majlis bacaan Sahih Bukhari, ketika saya mendatangkan sanad, saya kata, haddatsani Asy-Syaikh Ali bin Jumaah. Apa yang berlaku? Saya sudah berdusta. Apabila saya telah berdusta, maka riwayat saya dianggap maudhu'. Maknanya riwayat saya dianggap palsu. Sebab saya telah berdusta, saya guna kalimah haddatsani ataupun saya guna kalimah akhbarani. Sedangkan setelah dikaji, saya tak pernah pun dengar Sahih Bukhari daripada Syekh Ali Jumaah. Maka ketika itu saya adalah perawi yang dusta. Perawi yang dusta, hadisnya tidak boleh menjadi dalil. Jadi kalau perkara ini berlaku pada era Sayyidina Imam Bukhari, berlaku pada era Sayyidina Imam Muslim, kalaulah berlaku seorang perawi hadis yang tidak dengar hadis itu daripada gurunya, tetapi diijazahkan, tiba-tiba dia guna kalimah haddatsani ataupun akhbarani, maka hadis itu akan dihukum sebagai hadis maudhu'. Kerana dia tak dengar, tiba-tiba dia kata dengar. Walaupun dia tak kata sami'tu, tapi diguna kalimah akhbarani ataupun haddatsani. Kalimah akhbarani dan juga haddatsani menunjukkan berlaku periwayatan secara mendengar. Tapi kalau dia mendapat secara ijazah, dia nak guna istilah apa? Kata Imam Al-Haramain, diijazahkan oleh gurunya. Tanpa dia mendengar hadis itu daripada si guru tersebut, dia kena guna sewaktu dia nak sampaikan hadis kepada murid-muridnya, dia kena guna kalimah ajazani. Atau dia juga boleh guna kalimah akhbarani, tetapi dia kena lapik satu lagi kalimah, iaitu ijazatan. Kalau dia sebut akhbarani saja, dia dianggap dusta. Tapi kalau dia sebut akhbarani ijazatan, dia guna kalimah ijazatan, maka dia telah menunjukkan bahawa dia tidak mendengar hadis itu daripada gurunya, namun diijazahkan daripada gurunya. Jadi perkara ini sangat penting dan masih terpakai sampai ke hari ini. Contoh macam katakan, sebagai contoh, saya setiap hari Rabu membaca kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari. Dan kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari saya tidak diijazahkan oleh Syekh Abdullah, tetapi Syekh Abdullah telah mengijazahkan kitab-kitab beliau kepada Syekh Yusri bin Rushdi. Syekh Yusri juga alhamdulillah telah mengijazahkan kepada saya seluruh riwayat beliau. Alhamdulillah. Cumanya sepanjang hidup saya sampai setakat ini, saya belum lagi pernah mendengar Syekh Yusri bin Rushdi membaca kitab, sebagai contoh, saya baca pada hari Rabu baru ni, kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kitab Tamamul Minnah ini saya tak pernah pun mendengar dan membacanya di hadapan Syekh Yusri. Cuma saya diijazahkan oleh Syekh Yusri. Dan Syekh Yusri juga diijazahkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi ketika saya nak baca kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari dan saya nak datangkan sanad, saya kena sebut Amba'ani Sayyidi Syekh Yusri. Amba'ani Syekh Yusri. An Syekh Abdullah Al-Ghumari ijazatan. Contoh, saya kena guna kalimah amba'ani. Ataupun saya boleh juga guna kalimah akhbarani Syekh Yusri ijazatan. Barulah saya dianggap sebagai orang yang amanah dalam menyatakan proses
sanad itu sampai kepada saya. Tapi kalau saya kata haddatsani Syekh Yusri, orang dengar, maknanya dia pernah belajar kitab daripada Syekh Yusri. Rupanya tak pernah. Maknanya saya sudah berbohong, dan ini merupakan satu dosa dan merupakan satu kesilapan besar dalam tradisi riwayat hadis. Jadi kalau saya hanya diijazahkan tanpa pernah mendengar kitab itu ataupun hadis itu daripada guru saya ataupun daripada fulan bin fulan, saya hendaklah menggunakan kalimah amba'ani ataupun akhbarani ijazatan. Dan di sana juga ada istilah-istilah yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Cuma dalam kitab ini sebagai ringkasannya, Imam Al-Haramain hanya menggunakan dua istilah, iaitu ajazani ataupun amba'ani ijazatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka selesailah perbahasan kita. Ya Rabbi, maafkan saya, kita sudah hampir sejam setengah, maafkan saya kerana mengambil masa. Alhamdulillah selesailah kita membaca perbahasan berkenaan dengan khabar, dan alhamdulillah moga-moga dapat difahami dengan baik. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam satu tajuk yang sangat penting dalam ilmu usul fiqh, iaitu tajuk berkenaan dengan qiyas. Tajuk ini adalah tajuk yang paling mencabar. Namun dalam kitab ini didatangkan hanya perbahasan-perbahasan kasar. Kerana kitab ini dikarang untuk orang yang baru berkenalan dengan ilmu usul fiqh. Kalau perbahasannya dibincangkan secara lumat, panjang lebar, tak jadi kitab untuk orang yang baru nak belajar. Maka dengan sebab itu insya-Allah, walaupun tajuk qiyas ini adalah tajuk yang paling mencabar, namun insya-Allah kita akan dapat membaca dengan baik biiznillah azza wajal, dengan izin Allah azza wajalla insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah hadir dalam majlis ini, dan semoga Allah Ta'ala memberkati. Nampak gayanya semua soalan-soalan yang telah ditanya dalam mesej telah saya jawab. Moga-moga bermanfaat, dan kalau ada sebarang yang tak jelas boleh ajukan. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan rujuk dengan para guru insya-Allah azza wajalla. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Marilah kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.